semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Setelah kita digemparkan selepas pilihan raya umum ke-15 yang lalu, kita dikejutkan dengan beberapa petition yang difailkan terhadap pemimpin PAS yang menang di beberapa tempat ataupun beberapa parlimen yang menjadi medan pertandingan pilihan raya umum 15 yang lepas. Akhirnya keputusan mahkamah mengejutkan hari ini. Dan ramai yang berkata, benarkah Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai ahli Parlimen Marang hari ini memang benar-benar terlibat rasuah atau tidak? Nah, pada akhirnya semua jawabannya di sini. Mesti ramai yang mesti ada tanda tanya, mesti ramai yang mempersoalkan adakah kerusi ahli Parlimen Marang bakal dikosongkan sekiranya Hadi Awang didapati memang terlibat dengan unsur rasuah semasa pilihan raya umum ke-15. Nah, pada akhirnya semua jawabannya ada di dalam satu artikel dari biharian.com, yaitu Mahkamah tolak petition keputusan pilihan raya umum ke-15 Parlimen Marang. Dalam artikel ini, Tan Sri Abdul Hadi Awang kekal sebagai ahli Parlimen Marang selepas Mahkamah Pilihan Raya Terengganu di sini hari ini menolak petition yang difailkan calon Barisan Nasional bagi membatalkan kemenangan Presiden PAS itu pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Hassan Abdul Ghani, yang bersidang sebagai Hakim Mahkamah Pilihan Raya, membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pempetition, Jasmira Othman, gagal menimbulkan sebarang keraguan munasabah. Hassan turut mengarahkan pempetition yang juga calon Barisan Nasional BN di Parlimen Marang pada pilihan raya umum ke-15. Diwakili Peguam Datuk Muhammad Hafarizam Harun membayar kos RM50.000 kepada pihak Abdul Hadi. Peguam Datuk Seri Taqiyuddin Hasan yang mewakili Hadi Awang berkata pihaknya berpuas hati dengan keputusan berkenaan yang disifatkan wajar dan menyeluruh. Katanya, seramai 10 orang saksi dipanggil oleh pihak pempetition dan 3 orang saksi bagi pihak responden. Konklusi yang dibuat yang Arif Hakim adalah pempetition telah gagal membuktikan kes mereka pada tahap keraguan yang munasabah. Oleh sebab itu, tidak ada, jadi beban itu tidak beralih kepada pihak responden untuk membuktikannya satu kes prima facie. Kalau dalam kes jenayah, dia dipanggil, tidak dipanggil bela diri, tapi oleh karena petition ini secara jenayah, maka responden memberikan keterangan juga. Jadi, keterangan responden itu telah meyakinkan dan diterima mahkamah. Maka petition itu tidak diterima, katanya ketika ditemui pemberita selepas keputusan petition berkenaan. Pada 3 Januari yang lalu, Badan Perhubungan UMNO Terengganu memfailkan petition untuk membatalkan keputusan PRU 15 bagi Parlimen Kuala Terengganu, Marang, dan Kemaman. Petition membabitkan 3 parlimen itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu mengikut akta kesalahan pilihan raya. Namun saudara-saudara, dalam artikel yang lain juga mengesahkan bahwa kemenangan Ahmad Amzad di Parlimen Kuala Terengganu juga dibatalkan. Maknanya, satu lagi ahli Parlimen PAS telah dibatalkan kemenangan. Jadi saudara-saudara, pada itu juga Hadi Awang tetap kekal sebagai ahli Parlimen Marang setelah mahkamah menolak petition keputusan PRU 15 Parlimen Marang. Jadi apa komen Anda saudara-saudara? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruh Jaya SPRM, telah mendedahkan identiti ahli politik dan di mana parti yang disertai oleh ahli politik yang terlibat dengan judi haram. Wow. Satu lagi pendedahan yang amat panas, mengejutkan dari Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri,
yaitu Tan Sri Azam Baki. Melalui satu artikel dari biharian.com, lebih seorang ahli politik disyaki lindungi judi haram. Kenyataan dari SPRM sendiri. Dalam artikel ini, siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia terhadap dakwaan ada ahli politik melindungi kegiatan judi haram dalam talian di negara ini adalah membabitkan lebih daripada seorang ahli politik. Bermakna, SPRM sendiri telah membuat pengakuan, telah membuat pendedahan bahwa mereka mengetahui identiti pemimpin dan mana parti yang disertai oleh pemimpin tersebut. Dalam artikel ini, mengesahkan perkara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, memaklumkan pihaknya tidak boleh mendedahkan identiti ahli politik atau parti yang disertai suspek berkenaan kerana siasatan masih berjalan. Kita sedang siasat perkara ini. Laporan ahli politik lindungi kegiatan judi haram baru dibuat dalam bulan lepas. Jadi kita masih lagi mengumpul maklumat. Maksudnya Tan Sri Azam Baki dan timnya ataupun tim SPRM sudah mengetahui identiti namun belum dapat untuk mengesahkan perkara ini kepada media dan kepada orang ramai disebabkan mereka masih menjalani siasatan dan masih lagi mengumpul maklumat. Jadi bila kita dengar tentang kegiatan judi haram ini, sudah pasti ini satu lagi perkara yang amat serius. Persoalannya siapakah ahli politik tersebut? Adakah ahli politik tersebut memang dikenali ramai? Mungkinkah dari Perikatan Nasional? Mungkinkah dari Pakatan Harapan? Mungkinkah dari Barisan Nasional dan mana-mana parti di dalam kerajaan? Ataupun mungkin pemimpin politik yang belum ada parti hari ini. Nah, itu semua menjadi persoalan. Dalam artikel ini, kita tak boleh dedahkan siapa ahli politik berkenaan, tapi saya boleh sahkan. Siasatan memang sedang dijalankan. Kalau terbukti, ia adalah satu kesalahan. Ada beberapa ahli politik dalam kalangan mereka yang disyaki menaungi kegiatan judi haram. Tapi saya tak boleh kata ramai atau tidak kerana nanti dimanipulasi banyak pihak. Itu parti kerajaan atau pembangkang pun saya tak boleh nak kata. Ahli politik itu ahli politiklah katanya kepada pemberita selepas merasmikan Hari Integriti Pusat Dagangan Dunia KL di WTC KL. Beliau juga berkata demikian ketika ditanya mengenai jumlah ahli politik yang disyaki terbabit melindungi kegiatan judi haram secara dalam talian seperti didedahkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Dewan Rakyat. Pada 15 Jun yang lalu, Saifuddin ketika menjawab soalan pada waktu pertanyaan Menteri mengesahkan kegiatan perjudian dalam talian haram di negara ini dinaungi pemimpin politik dan yang menjadi kekangan terbesar kepada PDRM dan kerajaan untuk membantras jenayah berkenaan. Ya saudara-saudara, apa pula komen Anda? Itu adalah kenyataan terkini dari SPRM yang pasti mengejutkan ramai. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.